Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Cikgu harap murid-murid dalam keadaan sihat. Berjumpa lagi dalam sesi pengajaran dan pembelajaran Bahasa Melayu bersama saya, Cikgu Zan. Pembelajaran kali ini berpandukan buku teks Bahasa Melayu tahun 2 jilid 1 muka surat 79 yang bertajuk Lawatan ke Muzium Padi. Sebelum kita rujuk grafik atau bahan rujukan pada muka surat 79, terlebih dahulu cikgu akan memberitahu maksud kata seru dan kata perintah. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk melahirkan perasaan gembira, terkejut, kagum, kecewa, hampa dan hairan. Contohnya, wah, amboi, oh, cis, nah, ah, aduhai dan wahai. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut, cikgu telah menyediakan jadual rujukan tentang kata seru serta dengan penerangan dan contoh ayat. Mari kita lihat dan membaca jadual ini bersama-sama. Kata seru yang pertama ialah wah. Kata seru wah digunakan untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Mari kita lihat contoh ayat, iaitu ayat seru. Wah, merdunya suara Elsa. Wah, cepatnya budak itu berlari. Kata seru yang seterusnya ialah amboi. Kata seru amboi digunakan untuk menyatakan perasaan hairan atau kagum. Contohnya, amboi, cantiknya kereta kamu. Amboi, sombongnya dia. Seterusnya, kata seru oh. Kata seru oh digunakan untuk menyatakan perasaan terkejut, hairan atau kecewa. Contohnya, oh, itu rupanya rumah kamu. Oh, sanggup kamu melukai hatinya. Seterusnya, kata seru Kata seru ini digunakan untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut. Contohnya, Aida belum balik lagi. Dulu di sinilah dia tinggal. Seterusnya, kata seru cis. Kata seru cis digunakan untuk menyatakan perasaan marah dan benci. Contohnya, cis, berani kamu membuli adik saya. Cis, mereka tidak kenal siapa saya. Seterusnya, kata seru nah. Kata seru ini digunakan untuk menarik perhatian. Contohnya, nah, ambillah buku ini. Nah, serahkan saja perkara ini kepada mereka. Seterusnya, kata seru ah. Kata seru ini digunakan untuk menyatakan tidak setuju atau menolak sesuatu. Contohnya, ah, saya tidak setuju. Ah, saya tidak ada masa untuk melayan kamu. Seterusnya, kata seru aduhai. Kata seru ini digunakan untuk menyatakan perasaan sedih atau rintihan. Contohnya, aduhai, keluarga itu sentiasa ditimpa nasib malang. Aduhai, malang sungguh nasib rakan saya. Dan kata seru seterusnya ialah wahai. Kata seru ini digunakan untuk menyatakan perasaan sedih atau menarik perhatian. Contohnya, wahai saudara, janganlah bersedih lagi. Wahai rakan-rakan, marilah kita bersatu padu. Seterusnya, untuk pengetahuan murid-murid juga, semua ayat seru, tanda serunya mestilah diletakkan di hujung ayat dan bukannya selepas kata seru. Semua ayat seru ditandai dengan tanda seru. Perhatikan dua ayat seru di bawah yang telah ditandai dengan A dan B. Ayatnya berbunyi, nah, ambillah buku ini sebagai hadiah daripada saya. Setelah diperhatikan, terdapat kesalahan pada ayat A kerana meletakkan tanda seru selepas kata seru dalam ayat seru. Untuk semua ayat seru, tanda serunya mestilah diletakkan di akhir ayat seru. Kata perintah ialah ayat yang diucapkan dengan tujuan menimbulkan gerak balas yang berupa tindakan.
Ayat perintah berfungsi sebagai ayat yang bermaksud suruhan, permintaan, silaan ataupun larangan. Kata perintah boleh ditambah partikel lah di belakangnya. Contohnya, silalah, janganlah dan lain-lain. Ini adalah contoh penggunaan kata perintah dalam ayat. Pertama, tolong kembalikan buku cerita saya. Kedua, minta semua peserta bersedia. Ketiga, harap saudara faham masalah saya. Keempat, sila masuk. Kelima, jemput makan. Keenam, jangan berdiri di situ. Dan terakhir, usah kamu fikirkan kisah yang sudah berlalu. Seterusnya, kita rujuk grafik pada halaman ini. Halaman ini menunjukkan perbualan atau dialog antara Yahya serta rakan-rakannya dan juga cikgu mereka yang turut serta dalam program lawatan ke Muzium Padi, Kedah. Mari kita lihat perbualan mereka. Murid-murid, sila turun dari bas sekarang. Kita sudah sampai di Muzium Padi. Uniknya barang-barang purba ini. Sentuh alatan itu, Some. Ambilkan gambar saya, Yong Han. Begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Beratur di luar. Kita akan pulang sekarang. Cepatnya masa berlalu. Untuk pengetahuan murid-murid, perkataan dalam kotak berwarna merah ini merupakan kata seru dan kata perintah. Mari kita lihat satu persatu. Merupakan kata seru. Sila merupakan kata perintah. Wah merupakan kata seru. Jangan merupakan kata perintah. Oh merupakan kata seru. Tolong merupakan kata perintah. Minta merupakan kata seru. Dan amboi merupakan kata perintah. Untuk aktiviti seterusnya, kita perlu melengkapkan grafik atau perbualan yang tidak lengkap. Perbualan tersebut perlu dilengkapkan dengan kata seru dan kata perintah yang telah disediakan berdasarkan situasi. Grafik perbualan ini telah lengkap dengan penggunaan kata seru dan kata perintah. Murid-murid, sila turun dari bas sekarang. Kita sudah sampai di Muzium Padi. Penggunaan kata perintah sila merujuk kepada permintaan hormat untuk melakukan sesuatu. Dalam situasi ini, cikgu telah meminta murid-murid turun dari bas dengan tutur kata yang sopan. Penggunaan kata seru pula digunakan dalam situasi ini kerana Hana meluahkan perasaan terkejut apabila tidak menyangka yang mereka telah sampai di Muzium Padi. Grafik perbualan yang seterusnya perlu dilengkapkan dengan kata seru dan kata perintah yang telah disediakan berdasarkan ayat yang betul. Mari kita lihat perbualan ini. Apa? Ambilkan gambar saya, Yong Han. Seterusnya, apa? Begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Apakah jawapan yang sesuai untuk kedua-dua ayat ini? Yang manakah letaknya perkataan oh dan perkataan tolong? Jawapannya ialah tahniah bagi yang dapat menjawab dengan betul. Penggunaan kata perintah tolong digunakan dalam situasi ini bagi menunjukkan perbuatan Yahya meminta bantuan daripada Yong Han untuk merakamkan gambarnya. Tolong ambilkan gambar saya, Yong Han. Penggunaan kata seru oh pula menunjukkan yang Yong Han terkejut kerana baru sahaja mengetahui cara orang-orang pada zaman dahulu membajak sawah. Oh, begini caranya membajak sawah pada zaman dahulu. Untuk grafik seterusnya, apa? Uniknya barang-barang purba ini. Apa? Sentuh alatan itu, Some. Apakah jawapan yang sesuai untuk kedua-dua ayat ini? Yang manakah letaknya perkataan wah dan perkataan jangan? Jawapannya ialah tahniah bagi yang dapat menjawab dengan betul.
Kata seru wah digunakan pada ayat ini untuk menunjukkan perasaan Some yang mengagumi keunikan seni reka bentuk barang-barang purba. Wah, uniknya barang-barang purba ini. Penggunaan kata perintah jangan digunakan dalam ayat ini sebagai larangan melakukan sesuatu. Dalam situasi ini, Ageswari melarang Some menyentuh barang-barang pameran. Jangan sentuh alatan itu, Some. Grafik atau situasi yang seterusnya. Apa? Beratur di luar, kita akan pulang sekarang. Apa? Cepatnya masa berlalu. Apakah jawapan yang sesuai untuk kedua-dua ayat ini? Yang manakah letaknya perkataan minta dan perkataan amboi? Jawapannya ialah tahniah bagi yang dapat menjawab dengan betul. Kata perintah minta merujuk kepada mahu akan sesuatu. Dalam situasi ini, cikgu mahu murid-murid beratur di luar muzium. Minta beratur di luar, kita akan pulang sekarang. Penggunaan kata seru amboi pada ayat ini untuk menunjukkan yang Hana menyatakan perasaan hairan kerana tidak menyangka masa telah berlalu dengan cepat. Amboi, cepatnya masa berlalu. Baiklah, dialog-dialog ini telah dilengkapkan dengan kata seru dan kata perintah yang sesuai. Cikgu harap murid-murid memahami penggunaan kata seru dan kata perintah dengan betul mengikut situasi. Sebelum mengakhiri sesi pembelajaran kali ini, mari kita tonton klip video ringkas tentang Muzium Padi di Kedah. Saksikan keunikan seni binanya. Muzium Padi Kedah terletak di Gunung Keriang dan telah dibuka dengan rasminya pada 12 Oktober tahun 2004. Tujuan utama muzium ini dibina ialah bagi mewujudkan sebuah muzium yang unggul untuk mempamerkan bahan-bahan berkaitan padi yang melibatkan budaya, penyelidikan dan pembangunan serta perkembangan teknologi padi. Keluasan keseluruhan muzium padi ini ialah 2,000 meter persegi dan mempunyai 3 aras. Di aras 1, pengunjung berpeluang mengetahui sejarah penanaman padi di Kedah, meninjau koleksi kepelbagaian padi dan melihat alatan-alatan persawahan tradisional. Di aras 2 pula, terdapat galeri-galeri yang memuatkan lukisan-lukisan yang menggambarkan aktiviti-aktiviti pertanian bermula dari zaman purba hingga ke zaman sekarang. Selain itu, pengunjung juga boleh melihat aktiviti-aktiviti harian pesawah seperti mencabut semai, menyulam, membaja dan menuai. Di aras 3 pula, terdapat panorama perkampungan tradisional dan sawah-sawah padi terbentang luas dalam bentuk mural dan lanskap. Mural ini mempunyai ketinggian 8 meter serta 103 meter panjang dan merupakan salah satu mural yang terbesar dan tercantik di Malaysia. Ruang pemerhatian di aras ini boleh memuatkan 40 orang pada satu-satu masa dan terletak di atas platform berputar. Baiklah murid-murid, dengan tayangan video ringkas ini, cikgu harap murid-murid dapat melihat sendiri keunikan seni bina Muzium Padi. Selain itu, cikgu harap murid-murid juga faham tentang penggunaan kata seru dan kata perintah. Semoga murid-murid berjaya membuat tugasan berkaitan dengan tajuk ini. Terima kasih dan jumpa lagi dalam pelajaran seterusnya.